Makcik mai duduk dulu ni. Dua sini sebuah, belah nu sebuah, makcik sebuah. Lain tak ada orang lagi lah. Pelita pakai lampu minyak gas. Kau tanya kawan, aku berasa mai duduk sini. Dia telok duduk sini dan dia orang ajak duduk sini. Tapi dah tengok sesuai baru mai pergi pindah. Tapi tani yang terbaik sikit. Segi pelajaran lah, kedudukan pondok elok, teratur elok. Mereka kehausan ilmu, nak beramal. Hujung kita kata penghujung tu kepada mardatillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila tuk-tuk ni datang sini, memang depa paling sonok. Sekali imbas, Pondok Tanjung Kapur yang berusia 22 tahun di Jitra Kedah ini kelihatan seperti perkampungan warga emas. Mula-mula makcik mai mengaji, mai duduk dengar ustaz mengaji, mengajak, mai hati terikat dah kan. Dah kita pentua dah, menantu lah, kata mak nak mai duduk pondok kan. Untuk dia menantu mai buat pondok ni. Menantu buat pondok, sudah terus mai duduk lah. Mak makcik seronok pagi-pagi, mereka bawa benda-benda mai makan makcik. Cik anak 4 orang. Laki 1. Tak rasa rindu. Anak makcik tua-tua dah. Nak rindu apa? Mereka rindu kat mak, marilah. Ada makanan mereka buat. Mereka buat marilah. Lebih 60 orang warga emas menetap di pondok-pondok seperti ini, mengisi hari tua mereka mendalami pelajaran agama. Pengajian warga emas kita ambil pada hari Sabtu. Khas untuk warga emas lah, Sabtu pagi Sabtu sekali, lepas tu hari Selasa tengah hari sekali. Tiap-tiap hari tu dia orang bagi buat kumpulan untuk mengajar Quran. Tu kadang-kadang tu kita buat perhimpunan buat bacaan Yasin tiap-tiap buah rumah. Pondok-pondok di sini kelihatan tersusun rapi. Setiap pondok mempunyai ruang rehat, dapur dan bilik tidur sendiri. Jumlah pondok warga mai lebih kurang dalam 60 buah, dan pelajar-pelajar yang belasan tahun dan 20-an ni lebih kurang dalam 60 bilik. Satu ciri yang jelas kelihatan ialah mutu kebersihan sekitaran pondok yang dijaga rapi. Jadi kebersihan ni amat penting. Sistem yang penting, kerana Nabi pun bersabda, Nabi SAW bersabda, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Jadi iman, benda ni sekiranya kalau kita tempat tu, kalaulah kita katalah tak comel, tak cantik, tak tak moden lah kita katakan, tapi dia bersih. Dan di sini di pondok saya ni salah satu daripada ketetapan murid undang-undang yang mesti dipatuhi ialah kebersihan. Pihak pondok ni boleh kendalikan, boleh atasinya. Kebersihan ni bukan payah. Panggil ke semua budak-budak pondok, satu hari, seminggu sekali, kita gotong royong. Mula-mula buka pondok ni tahun 91 tu ustaz mula mengajak saja. Lepas tu mengajak tu hari Jumaat je. Hari lain tak, malam pun tak.
Jadi orang yang main mengaji hari Jumaat tu terbuka hati, teringin nak duduk di sini. Daripada situ tu sikit orang main tiap-tiap minggu, pada sebulan ke sebulan, pada tahun ke setahun, jadi bertambah warga emas dan juga pelajar. Makcik mai duduk dulu ni. Dua sini sebuah, belah nu sebuah, makcik sebuah. Lain tak ada orang lagi lah. Pelita pakai lampu minyak gas. Lepas tu pondok luar tu ada sebuah budak-budak je. Sebelah sini kebun getah. Sebelah sana taman tu kebun getah. Sana hutan. Masa malam ada ya? Ulama dulu tak ada dia hutan, jalan pun mutu je dia kata tak boleh tak elok. Masa ada tak ada apa tak ada. Kebun getah semua. Hutan belah ni hutan saja tu, bukan berani pergi. Itu lama-lama ada orang kuih banyak ya orang tolong banyak. Terbah ni buat pagang, dia apa dulu pagang dawai ni ya, bukan pagang ni. Saya melihat akan timbul masalah jika mereka ditempatkan sepenuh masa. Itu mungkin akan mengungkung mereka sebab saya rasa ibu bapa yang telah berumur harus berada di kalangan keluarga. Jadi kita tidak mahu masyarakat kata, oh ini alternatif ya, kita tak perlu jaga mak bapak kita sebab dah ada satu sistem di mana mereka dah dipelihara ya, dah ada tempat tinggal. Jadi anak-anak lepas tangan. Sekiranya kalau kita tak hidupkan pondok ni, memang paling kesianlah pada orang tua ni. Adakah kita nak letakkan di rumah orang tua? Kegigihan Ustaz Sobri membangunkan Pondok Tanjung Kapur yang dikenali sebagai Madrasah Al-Ulum Al-Diniyah Al-Usmaniyah ini bukan saja membuka ruang kepada warga emas tetapi juga menerapkan sistem pondok tradisional dengan pendekatan terkini. Pada saya, mudir madrasah ni, Ustaz Sobri bin Osman, sangat bersungguh-sungguh dah dalam usaha mempertahankan kitab turas ni. Saya boleh jumpa dengan seorang guru yang dialah duk mengajar ilmu-ilmu banyak hak saya tak faham dulu ni. Dialah tolong bagi saya nampak, bagi saya jelas seperti mana dalam kitab tu. Perwatakan Ustaz Sobri ni kalau kita rumuskan di dalam satu perkataan, boleh juga kita kata Ustaz Sobri sebagai seorang yang tegas dalam menjalankan hukum agama. Pondok Tanjung Kapur masih menggunakan kitab-kitab turas atau kitab kuning yang menjadi asas sistem pondok di Malaysia. Pelajaran yang diajar sini ada dua, satu pelajaran yang ulumul diniyah dan satu lagi ulumul arabiyah. Ilmu-ilmu lebih kurang kalau saya rumuskan semua sekali itu lebih kurang dalam 14 pelajaran. Antara mata pelajaran di sini termasuk penulisan Jawi, hadis dan Al-Quran. Para pelajar baru menggunakan kitab Jawi, sementara pelajar lama wajib menggunakan kitab bahasa Arab. Mereka mendalami ilmu tauhid, fikah dan tasawuf untuk memastikan kaedah yang menyeluruh dan seimbang. Setelah tamat pengajian, para pelajar digalakkan
keluar dan menyebarkan ilmu serta membimbing masyarakat di kampung masing-masing. Langkah ini dilakukan supaya sistem pembelajaran pondok akan terus diamalkan dalam masyarakat kita. Sistem pengajian pondok ni pada saya, bila seseorang tu dia boleh memahami dan boleh mengikuti pengajian pondok ni dan mengikuti tata bahasa dan susunan kitab-kitab turas ni, dia punya pemahaman tentang masalah-masalah hukum hakam tu lebih tepat dan lebih kejap. Jadi matlamat saya ngaji ni tak ada hal lain, melainkan kita nak buat amal ilmu kita tu. Matlamatnya nak beramal dengan ilmu dan cari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada permulaan dia memang kita nampak seolah-olah macam pondok ni tak ada harapan ataupun kita tak ada masa depan, sebab tak ada CJ. Macam saya tak ada PMR CJ saya tak ambil, SPM saya tak ambil. Tapi kalau kita renung-renung balik, memang wajib bagi saya membantu keluarga bagi lepas fardu ain dan juga masyarakat. Tapi nampak daripada zahir dia nampak memang sebulan 2 bulan selepas saya mengajar pondok memang saya tak dapat bagi 1,000 2,000 kepada mak puak, tapi insya-Allah niat saya akan bimbing mereka kedua masuk ke syurga insya-Allah. Memegang amanah sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang mudir pentadbir pada sekolah ni bukanlah benda yang amat ringan, amat yang kecil. Benda tu jadi perlukan kepada tanggungjawab yang besar dan kepada ilmu yang cukup kukuh dalam diri. Saya dalam mengusahakan diri supaya dapat faham, dapat boleh mengaji. Ada di mana-mana pengajian saya, insya-Allah saya mengaji, cuba dengar dan kita timbulkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk persediaan kita di hadapan kelak lah, untuk menyambung waris lah. Sebab di pondok ni selalunya dia bukan hidup di zaman lah ni, dia daripada zaman tok nyang, tok nenek kita dulu ni. Sebab pondok ni adalah pewaris para ulama, para orang cerdik pandai yang bercakap mengenai agama yang berlandaskan kepada syariah Islam. Kelebihan pondok ni memang mesti dijaga, dipertahankan daripada generasi yang awal dulu, tok-tok guru kita yang dulu sehingga ke hari ini terpaksa dipertahankan kerana tidak ada cara yang lain yang lebih mantap, yang lebih berkesan, yang lebih halus, yang lebih tepat daripada pelajaran sistem pondok. Yang penting sekali niat guru, niat murid tu, niat murid dan guru itu nak mardatillah kerana Allah Taala. Kualiti pelajaran tu, dan mesti kualiti ini jangan dibiarkan pupus. Pondok bukan sekadar tempat mencari ilmu, tetapi juga menjadi pilihan kepada ramai warga emas untuk menjadikannya tempat berteduh, mencari ketenangan, menghabiskan sisa hidup. Dr. Salmi, kalau kita tengok hari ini pondok bukan saja berperanan sebagai tempat untuk orang menimba ilmu, tetapi sudah mempunyai peranan seperti tempat perlindungan remaja, mu'allaf, bahkan merupakan satu tempat yang dipilih oleh warga emas. Dia sebagai seorang yang berpengalaman dari segi pengurusan, bagaimana doktor melihat pondok boleh berperanan untuk menjadi tempat shelter ataupun daycare center kepada warga emas ni, doktor? Yang bagi Datuk, saya berpandangan bahawa warga emas ni satu kumpulan masyarakat yang perlu kita jaga kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Dan aging nation ini, fenomena masyarakat tua ini sudah pun berlaku di negara seperti Jepun dan di Australia. Dan pengalaman saya mengamati mereka di Australia, mereka ini lebih terjaga daripada beberapa sudut. Balik pada pandangan Datuk tadi, kalau sekiranya pondok ingin berperanan, ada beberapa bidang yang boleh kita isi dan boleh kita buat. Pertama, kita memberi pengisian ilmu
Kerana kalau umur begini mereka lebih bersedia menerima ilmu-ilmu terutama ilmu-ilmu akhirat lah. Tetapi yang lebih penting juga ilmu tentang kesihatan. Di sini saya rasa mungkin warga pondok ataupun pengurusan pondok boleh menggajikan jururawat ataupun doktor sekali-sekala, para medik untuk memastikan bahawa mereka ini terjaga dari sudut kesihatan dan permakanan. Berada di pondok. Dan berada di pondok. Dan satu lagi karakter orang tua ini, dia perlu bersama dengan orang yang lain. Kalau tidak, dia bersendirian, dia lebih murung. Jadi suasana pondok sudah ada ini. Yang perlu diisi bagi saya seperti tadi, pengisian ilmu yang bersesuaian, pengurusan kesihatan dan pemakanan, dan membiarkan mereka bersosial dengan rakan-rakan sebaya. Kerana ini merupakan kehidupan baru mungkin selepas bersara. Dan bagi saya pondok boleh berperanan, dan saya peribadi sendiri melihat ini sebagai satu peluang untuk kita meremajakan pondok, kalau kita kata dalam konsep memberikan nafas baru kepada pondok, dan juga memberikan tumpuan pondok sebagai ikon shelter baru kepada masyarakat kita, terutama masyarakat orang Melayu yang menjadi tebu apabila dia menghantar ibunya ke rumah orang tua. Seolah-olah membuang orang tua tu. Tetapi sudah tentu pondok boleh memberi lebih baik daripada keluarganya. Ilmunya, kesihatannya, pemakanan dan juga rakan-rakan untuk bersosial. Yang mungkin anak-anak tak boleh. Anak-anak meninggalkan ibu pergi kerja, balik kerja. Apa yang ibu buat 10 jam. Jadi sebenarnya pondok dapat mengisi ruang ini kepada hatta pondok boleh mengadakan latihan-latihan kemahiran berkebun, bertukang. Ini merupakan bagi saya fenomena baru yang perlu kita ambil peluang dan kita merubah juga pada masa yang sama peranan dan rupa bentuk pondok. Jadi doktor, fenomena untuk warga emas pergi kepada pondok ini sekarang sudah semakin popular. Untuk itu apa sebenarnya pondok perlu bersedia untuk menerima kehadiran? Apakah perlu ada skill-skill tertentu yang perlu ditambah kepada pondok ni doktor? Saya rasa itu yang penting, pertamanya boleh kita perkemaskan sikit infrastrukturnya. Janganlah bilik air itu terlalu jauh. Ada orang ini dia memerlukan sesuatu yang lebih fasilitatif. Tetapi di samping infrastruktur, bagi saya kemahiran yang sebagaimana saya sebut tadi, kemahiran baru ni kita pun ingin mencuba pelbagai. Contohnya, datuk-datuk dan nenek-nenek yang nak menggunakan FB, berinteraksi dengan cucu dan anak-anak di peringkat yang jauh, boleh dibuat. Menggunakan telekomunikasi, menggunakan internet untuk download movie ataupun bahan-bahan. Itu sudah canggih tu doktor. Benda yang mudah sebenarnya, tetapi kita ditakutkan seolah teknologi ini tidak ada kena-mengena dengan